أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آنم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berhimpun dan berkumpul di dalam rumah Allah taala yang mulia ini, dinamakan ia sebagai Masjid Abdul Salam Al-Mas'ud, Kampung Sungai Kerawai, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah kitab yang ditinggalkan kepada kita sebagai panduan dan pedoman oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang dinamakan sebagai Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Namun sebelum memulakan pengajian kita pada malam yang mulia ini, saya memohon kepada hadirin ayahanda ibunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita titipkan bacaan Al-Fatihah buat guru kami yang tercinta, iaitulah Al-Alim, Al-Musnid, Al-Muhaddis, Al-Syeikh Syekh Muhammad Husni Jinting Al-Langkati hafizahullah ta'ala, yang baru meninggal dunia pada pagi tadi sekitar pukul 3 pagi waktu Besitang Langkat. Mudah-mudahan semoga Allah menetapkan ia dalam kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Syai'ul lillah, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Langsung kita kepada perbahasan kita, iaitulah pada muka surat berapa? 40? 49, 47, iaitu Allahumma inni asbahtu. Sampai situ kan? Dah habis. Baik. Muka surat 47 pada perenggan yang kedua.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid dharainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa sahaja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau lafaz ataupun hafaz doa yang telah kami tuliskan di dalam fasal ad-da'awat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan hendaklah engkau bagi waktumu dari lepas sembahyang subuh sampai waktu terbit matahari kepada 4 bahagian. Ini kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hai orang-orang yang telah mendirikan sembahyang subuh, maka hendaklah kamu membahagikan masa kamu kepada 4 bahagian sebelum terbit matahari. Makna subuh dia belum terbit matahari lagi, menjelang nak sampai waktu syuruk, atau kita kata waktu syuruk nak terbit tadi tu, maka bahagikanlah masa kita kepada 4 bahagian. Apakah dia? Yang pertama, bahagikan waktumu untuk berdoa. Lepas sembahyang subuh, khususkan masa berdoa seketika kepada Allah Ta'ala. Jangan kita punya waktu, ni cerita punya waktu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dan bangun terus balik. Subhanallah Ta'ala. Jangan. Kalau boleh, apa dipesan oleh Imam Ghazali, suntukkan ataupun peruntukkan masa kamu pada waktu pagi di rumah Allah. Kalau ada orang yang nak pergi kerja, katalah kerjanya masuk jam 7, dia datang sembahyang subuh telah siap dengan pakaian kerjanya. Nanti dia duduk di dalam rumah Allah Ta'ala sampai waktu yang ditetapkan, langsung dia pergi kerja. Tak usah dia balik ke rumah lagi, nak siap lagi, kemudian nak pergi kerja lagi. Jadi ini pesan Imam Ghazali untuk dapat keberkatan waktu, berkat waktu. Baik. Yang kedua, berikan masamu berzikir atau bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Minimum, insya-Allah, minimum kita nak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala masa kita subuh tu, sehari kita tasbih. Apa tasbih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah itu tasbih, alhamdulillah itu tahmid, Allahu Akbar tu takbir. Itu je. La ilaha illallah tu tahlil. Masya-Allah. Jadi lengkapkan dapat seutas tasbih. Kalau tasbih saya pegang ni maknanya 100 lah. Insya-Allah. Tasbih ni 99. Ada tasbih yang 100 insya-Allah. Tasbih 100, ada tasbih 33, ada tasbih 1000. Subhanallah. 100,000 tu dia besar sikit lah, insyaAllah. Kalau bawa tunjuk pun nak kena tarik sampai ke ujung sana pula, insyaAllah. Jadi kata Imam Ghazali, seminimalnya cuba peruntukkan masa duduk di masjid, dapatkan seutas tasbih. Dia tak kata 100. Boleh jadi ada orang zikir Subhanallah, 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 Subhanallah 33, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Habis juga tasbih, insyaAllah. Maknanya seminimalnya satu utas tasbih. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah, minimal. Jadi maksud dia gitu. Dan yang ketiga apa? Jangan kamu hadapi ataupun memasuki waktu terbit matahari, melainkan berikan masamu pada fasal ketiga dengan membaca Al-Quran. Katalah lepas sembahyang subuh tu dia ambil Quran, dapat semuka je. Semuka tu surah apa? Qul a'udzu birabbil, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Habis muka. Katalah selama 40 tahun pergi masjid, baca itu je pun memadai. Sekurang-kurangnya mesti baca ayat Quran. Kata Nabi SAW, barang siapa yang selama hidupnya tidak ada ayat Quran dalam hatinya,
dia itu umpama rumah yang usang atau geriba yang usang. Maksudnya apa? Bukan hari ni geriba usang tu berlaku. Bila? Saat nak mati. Bila saat dia nak mati, nak meninggalkan dunia yang fana ni, nak menuju ke alam barzakh, alam yang kekal nanti itu, nanti dia akan diganggu oleh syaitan-syaitan. Syaitan ni ganggu macam mana? Syaitan tu menyerupai emaknya, menyerupai neneknya, menyerupai ayah dia. Lalu pun dia kata, fulan, ni mak engkau nak, janganlah mati dalam Islam, kata dia. Mak mati dalam Islam dalam kubur tu rupanya bohong, kata dia. Syaitan, dia akan menyerupai rupa orang yang paling kita sayang, yang telah mendahului kita. Dia goda kita. Syaitan ni hatta orang nak mati pun dia tak akan berputus asa untuk menyesatkan orang tu supaya masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya-Allah. Ini syaitan. Dan minta maaf, tidak keterlaluan jika saya mengatakan ada setengah manusia yang suka mengatakan orang sesat. Itu juga seperti syaitan. Insyaallah tabarakallah taala. Kerana Allah sebut dalam surah An-Nas, minal jin nati wan nas. Ada daripada kalangan syaitan tu kalangan manusia dan jin. Jadi manusia ni ada jenis syaitannya dan jin tu ada jenis syaitan dia. Insyaallah tabarakallah taala anhu. Jadi itu yang ketiga apa dia? Maka peruntukkan masamu sebelum terbit mentari, bacalah Al-Quran. Yang ketiga apa? Bertafakur. Apa tu bertafakur? Iaitu duduk seketika memikirkan tentang diri dan kebesaran Allah. Duduk, Allahu Akbar, hari ni Allah bagi nyawa, amal apa saya nak buat. Tu duduk muhasabah diri sebelum siang. Nanti bila dah terbit matahari, kita dah disibukkan dengan urusan dunia. Kita sibuk dengan padi, kita sibuk dengan sawit, kita sibuk makan pagi, makan tengah hari, malam nak tidur, baju nak pakai, sibuk belaka. Maka lepas sembahyang subuh tu tadi, dapatkan sedikit daripada waktu untuk muhasabah diri je. Ini adalah orang yang bijak, orang yang sentiasa menghisap dirinya sebelum ia dihisap. InsyaAllah duduk di dunia, dihisap dulu. Ya Allah, apalah amal yang saya boleh buat hari ni? Ya Allah, rezeki Engkau bagi luas, ya Allah, macam mana aku nak balas ni Allah? Atau muhasabah diri, ya Allah, banyaknya dosa saya nak minta ampun pada Engkau ya Allah. Bertafakur, duduk. Tafakur ni yang paling baik bila? Di pertengahan malam. Itu sebab makna qiyamul lail, bangun qiyamul lail tu bukan bererti sembahyang saja, tak. Ada orang dia bangun malam hari, lalu dia duduk, dia menong saja dengan kebesaran Allah. Dia duduk menong je. Allahu Akbar, kata dia. Itu juga dikategorikan orang yang berqiyamul lail. Hatta ulama kata bagaimana? Ada orang dia ni tidur, kemudian dia terjaga ni, tak ambil uduk, tak ada apa, dia duduk menong. Allah. Dia mengingati Allah dalam satu detik dalam tidurnya tadi. Dia bangun, dia kena Allahu Akbar, ya Allah. Mimpi apa si hari ni tadi? Kemudian dia sambung tidur. Kata ulama, Allah catatkan orang itu sebagai orang yang berqiyamul lail juga. Kenapa? Dia bangun di seketika malam untuk mengingati Allah. Ini syaratnya apa? Ingat pada Allah Ta'ala. Kesal atas kelakuan diri kita. Itu dia, insyaAllah. Tapi jangan itu aja. Kalau rajin sembahyang lah. Jangan tu, ustaz kata bangun Allah je lah. Kata insyaAllah. Sambung balik tidur, insyaAllah. Qiyamul lail ni maknanya kita bangkit, kita diri sembahyang. Ada setengah pahaman orang Melayu di tanah Malaysia ni, kalau dah bangun qiyamul lail tak boleh tidur lah, kata dia, masya-Allah. Bangun kena sembahyang sampai subuh. Tak, bukan macam tu. Dapat buat 2 rakaat, kemudian nak sambung tidur, silakan. Tapi jangan lebur pula subuh. Mana subuh? Pukul 9 tadi ustaz. Masya-Allah tabarakallah taala. Itu bukan subuh gajah dah, tu subuh paus namanya. Masya-Allah tabarakallah taala anu ya Rahman. Baik. Jadi pembahagian masa tu mesti 4 perkara ni dilakukan sebelum terbit matahari daripada arah timur. Arah timur nah, bukan arah barat. Kalau arah barat tu kena banyak bertaubat dah. Masya-Allah tabarakallah. Tu kalau terbit barat tu maknanya kiamat. Sebab nanti manusia tak akan sedar bila berlaku kiamat. Tak. Manusia tak akan sedar fenomena-fenomena alam yang terjadi pada waktu nak kiamat. Bermula pada hari Selasa, mereka bangun tidur. Manusia ketika itu dah disibukkan dengan dunia. Kita dah cerita Dajjal tu dia datang sekejap je. Seburuk-buruk manusia ataupun seburuk-buruk makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala adalah mereka yang diberikan kehidupan sehingga hari kiamat. Sampai kiamat jadi dia tu ada lagi. Itu makhluk paling buruk. Hatta Dajjal tak dapat kategori tu, insyaAllah. Kenapa? Kerana Dajjal mati sebelum kiamat.
Dajjal telah dibunuh oleh Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, dan ketika itu dunia dalam pentadbiran Isa. Kan betul insya-Allah. Jadi Nabi Isa dah turun, Nabi Isa dah bagi pengajaran pada orang ramai, Islam tu dah kuat, agama kuat. Tapi bila Nabi Isa mati, apa kata Nabi SAW? Akhir zaman kamu akan nampak zina berleluasa. Isa tak turun ke? Isa dah turun dah. Dan manusia ketika itu berlomba-lomba mencari dunia, hingga tidak tercatat seorang pun miskin dalam dunia ketika itu. Tak ada orang miskin. Saya datang pada Tuan Haji nak sedekah. Tuan Haji, Allah mak, ustaz datang sedekah pada aku 10,000, nak macam mana ni? Hal keadaan waktu itu manusia menolak-nolak harta. Tolak, tak mau kerana banyak soalan nak jawab nanti. Tuan Haji pun, terima kasih ustaz. Kejap ustaz, kejap. Dia pun masuk keluar 100,000. Ustaz ni sedekah saya pula 100,000 ustaz. Aku bagi 10. Ketika itu orang bersedekah bukan kerana nak beri harta dapat pahala, tak, kerana nak nolak tanggungjawab. Boleh jadi mungkin cukai waktu tu naik tinggi, Subhanallah ta'ala, nak kena bayar cukai banyak sangat ni, aku bagi daripada orang, biar orang lain bayar, Subhanallah ta'ala. Ketika itu, dan kerana sibuknya manusia dengan dunia, bila mereka bangun pada hari Selasa, mereka bangun pada waktu subuh. Bangun subuh macam biasalah, pukul subuh dah siap-siap naik LRT pergi kerja Panskat. Tapi hari itu pukul 8 matahari tak terbit lagi, pukul 9 matahari tak terbit lagi, sampai pukul 12 tengah hari waktu lunch matahari tak terbit lagi. Tapi orang perasan tak? Orang tak ambil tahu. Ya orang tahu, dah pukul 12 ni, jom lunch. Dah pukul 1 masuk balik kerja, insyaAllah. Dah pukul 5 jom balik. Dia bukan tengok matahari, ni rasa dah waktu lunch, tak ada. Besok harinya sampai malam, kemudian Rabu bangun matahari tak ada lagi, sama macam hari Selasa. Kemudian hari Khamis ketika mereka bangun masih sama lagi. Kemudian pagi Jumaat mereka bangun, itu mana dunia gelap 3 hari 3 malam. Ni tanda paling besar kiamat. Dunia gelap 3 hari 3 malam. Ketika hari Jumaat mereka bangun, mereka nampak sinar mentari pun terbit, matahari pun terbit. Tapi kali ini terbitnya arah barat. Ketika terbit arah barat ni, Masya Allah, tak ada orang nak peduli pun dia barat ke dia timur. Dah ada matahari dah, itu je lebih-lebih pun. Dia barat ke dia timur, orang tak ambil tahu, sehingga sampai waktu zawal, iaitu matahari tengah-tengah betul, dah habis daripada terbitnya belah barat, naik zawal, hancur dunia pada ketika itu. Baru terkotang-kating orang kata, apa jadi ni? Tak ada siapa ambil tahu tentang diri siapa-siapa. Itu masa yang Allah Ta'ala bagi cukup panjang. Tapi Imam Ghazali kata, minta sikit je sampai matahari terbit. Sebab apa? Sebab khawatir hari tu kita punya ibadat matahari terbit ke barat. Matahari terbit ke barat. Kalau matahari terbit ke barat, tanda kiamat, alhamdulillah kita berada dalam 4 masa yang mengingati Allah Ta'ala tadi. Tapi kalau bangun-bangun cabut, minta maaf lah, ini kalau orang sembahyang pun kira beruntung. Yang bangun langsung pergi kerja, tak sembahyang langsung, InsyaAllah Ta'ala. Bila sebut isu ni nanti marah dia orang, kata orang tak sembahyang. Tak, bukan macam tu kita nak sebut. Kita nak bagi tahu memang wujud daripada kalangan. Minta maaf, saya baca statistik Dr. Fadlah Kamsah sebut apa, dalam kajian dia, rakyat Malaysia 80% meninggalkan sembahyang. 80% meninggalkan sembahyang. InsyaAllah. Saya minta maaf tak sentuh isu sensitivity. Saya nak tanya, masjid dengan kuil Hindu mana lagi banyak? InsyaAllah. Masjid dengan kuil Hindu, tiap-tiap estate ni kuil Hindu banyak. InsyaAllah. Tiap-tiap kuil estate pula. Setiap estate ni kuil Hindu tu banyak. InsyaAllah. Walhal kita tahu rakyat Hindu dekat Malaysia ni tak lebih 10% pun orang dia. Orang Islam, penganut Islam lebih daripada 60%. Dan sepatutnya kalau ikut kiraan, kuantiti masjid tak cukup nak membekalkan orang Islam masuk ke dalam masjid beramai-ramai. Lagi dalam musim SOP ni, Subhanallah Ta'ala, sebutkan gitu. Tapi inilah hakikat yang berlaku pada hari ini. Kita tak cerita Malaysia, jangan cerita Malaysia, kita cerita kulul alam, seluruh Malaysia. Hatta kita pergi Mesir, negara ulama banyak tu pun, ada je rakyatnya meninggalkan sembahyang. Aduh, jangan kata tak meninggal sembahyang tu, ada meninggalkan. Kerana ini merupakan mihnah ataupun ujian bagi zaman fatan, zaman akhir. InsyaAllah. Jadi kita yang ada hari ini sebagai peringatan, ambil 4 kesempatan sebelum terbit matahari itu tadi. Sekejap pun jadilah, insya-Allah. Duduk berdoa sekejap. Kemudian yang kedua, berzikir sekadar habis seutas tasbih. Ketiga, ambil sehelai Quran, baca dapat semuka. Kemudian yang keempat, bertafakur. Susah kot,
Susah ke gamaknya tu, Masya Allah? Susah. Cakapnya senang, nak buat tu susah, Masya Allah. Macam saya cerita bab sabar. Tuan-tuan bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Lalu diberikan kepada orang cakap tu, nah Ustaz, ini ensiklopedia bab sabar, Masya Allah. Ensiklopedia tu ada 300 muka surat. Baru muka surat 3 tak sabar dah nak habis. Padahal baca buku tentang sabar ni, Masya Allah tabarakallah ta'ala. Bila nak habis bab sabar ni, Masya Allah tabarakallah. Cerita bab sabar tapi tak sabar nak habiskan buku tadi, Masya Allah tabarakallah. Itu sebab peruntukkan masa kita sebelum akhir daripada penghidupan kita. Baik. Maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa dan kelalaianmu di dalam berbuat ibadat terhadap Tuhanmu, dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu di hadapan siksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Ni makna apa? Orang berfikir tempat nak balik, Masya Allah, fikir jalan nak balik. Berapa lama boleh kita hidup atas dunia ni? Paling tinggi pun saya berani jamin lah 150 tahun. InsyaAllah 150 tahun tu saya ingat pun tak kenal dunia dah. Tak kenal dunia. Kita umat akhir zaman ni lah. Kita jangan cerita umat Nabi Musa, kita cerita umat kita yang ada hari ni. Ada lebih pun 150 tahun. Orang tertua di dunia yang kita dapati pada abad ini, iaitu orang Indonesia, 147 tahun. Dulu ada 170 tahun tapi dah meninggal dah. Yang terbaru meninggal 147 tahun. Tapi apa daya lagi kalau dah begitu? InsyaAllah. Udah tua, nak bergerak tak ada, nak berkawan tak ada. Kawan semua dah habis, kawan semua dah pergi. Orang muda tak nak berkawan dengan orang tua. Kita duduk, jiwa tak masuk dengan dia. Dia orang jiwa PUBG, jiwa apa nama LV, main game. Hak kita ni jiwa bertani. Ajak budak-budak masuk kebun sawit. Ni cerita, minta maaf lah saya cerita. Ada kalau orang-orang yang dewasa hari ni masuk kebun sawit, elok je. Bawa cok pergi ngecok sawit, seronok berpeluh. Budak hari ni cerita saya sendiri dengar daripada mulut orang yang cerita. Bawa anak masuk sawit, nak mengenalkan anak dengan pokok sawit, nak mengenalkan anak dengan tanah bapak. Budak lelaki masuk dalam sawit bawa payung. Masuk kebun sawit bawa payung. Masya Allah. Dia ingat ni cerita Piramli agaknya, masuk hutan pakai payung, kata dia, Masya Allah tabarakallahu ta'ala anhu. Kalau awak pakai payung, macam mana awak nak menjebak pokok sawit tu? Atau cuma nak mengait buah sawit tu kalau pakai payung? Panas katanya, tak tahan, insyaAllah. Ayahnya cakap, saya menong Ustaz, 10 hektar tu kalau saya mati gamak-gamak, anak pun tak tahu saya ada tanah. Tabarakallahu ta'ala. Apa? Sebab bukan jiwa dia dekat situ. Lebih-lebih ayah mati, oh ada geran 10 ekar, jual lah. Itu paling lebih pun. Sebab bukan jiwa dia, bukan zaman dia macam tu. Kalau kita diberikan hidup yang lebih panjang, apakah kita dapat serasi hidup dengan orang yang macam ni? Tak. Minta maaf ayah di Ibn Rahmatullah Ta'ala. Itu sebab Allah Ta'ala mengangkat ulama-ulama ini cukup sekadar pada umurnya. Antara ulama yang paling tua hidup, siapa dia? Iaitu Al-Qadi Husin Abi Suja'. Ini paling tua, 180. Subhanallah ta'ala. Tapi dia mati dengan kadar mana? Khidmat di Masjid Nabawi. Dulu qadi besar, pencen, khidmat di Masjid Nabi, sapu sampah di Masjid Raudatun Nabi, dekat Raudah Nabi tu, dia tukang sapu sampah. Orang datang mengaji, dia duduk buka kitab. Subhanallah ta'ala. Usianya dihabiskan dengan jalan manfaat. Kita tak tahu lagi. Mungkin waktu umur 16 sampai umur 40 tu giat dakwah, pakai serban besar baku durian, jubah lebar-lebar. Umur 50 tak tahu lagi adakah kita jadi ahli maksiat atau sebagainya. Tu sebab kita kena sentiasa minta, Allah makhtim lana bil iman, ya Allah matikanlah kami dalam iman. Allah makhtim lana bil Islam, ya Allah matikan kami dalam Islam. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, ya Allah matikan kami dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina, jangan matikan ke atas kami ini dengan su'ul khatimah, mati yang buruk. Tabarakallahu ta'ala anhu. Tanda paling besar tergoncangnya arasy Allah untuk berlakunya kiamat apabila ulama disesatkan oleh Allah. Orang awam itu memang sesat fitrah kerana kejahilan, insyaallah. Tapi kalau ulama yang disesatkan, masya-Allah, ini tanda pengakhiran zaman. Tabarakallah ta'ala. Jadi kita ambil masa sedikit daripada pagi kita tu tadi, muhasabah dengan kelalaian kita. Kita duduk, Allahu Akbar, umur 40 tahun, 20 tahun tinggal sembahyang, masya-Allah.
Macam mana nak qada balik ni ya? Badan malah, insyaallah barakallahu taala anhu. Jadi muhasabah namanya tu. Muhasabah sejenak itu lebih baik daripada ibadat 1000 rakaat. Awak ibadat 1000 tapi tak sedar. Ibadat tu dari dalam keadaan megah. Rasa dia ni orang alim. Saya rasa saya lah orang yang paling warak. Saya rasa saya lah orang yang paling banyak sembahyang. Itu semua membakar amal tadi. Rugi saja. Lebih baik muhasabah duk sejenak, ya Allah. Kurangnya lah amal saya ni, ya Allah. Kita muhasabah diri. Baik. Dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca sepanjang hari nanti. Macam Pak Imam kita ni, insyaAllah, imam masjid-masjid seluruh daripada tanah Melayu kebanyakannya, bukankah lepas sembahyang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kata guru kita Syekh Muhammad Nuruddin bin Abdullah Merbu Al-Banjari, Al-Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Apa pesan dia pada kami? Ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan ditinggal pada sembahyang subuh dan maghrib sebanyak 10 kali. Sembahyang lain 3 kali tak apa, tapi subuh dengan maghrib dapatkan 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Subuh 7 kali, maghrib 7 kali. Lain waktu nak 3 kali tak ada apa. Tapi kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, afdalnya setiap waktu bacalah 7 kali, kata dia macam. Sebab apa? Kalau baca 3, neraka 7. InsyaAllah neraka dah 7. Baca minta lindung 3, 4 lagi duk nganga, kata dia masya-Allah taala. Minta ke Allah Taala. Sebab ada hadis Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan ya Allah masuk, Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkanlah aku dalam syurgamu, maka berteriaklah syurga, ya Allah masukkanlah dia ke dalamku kerana rindunya dia terhadap aku. Dan ada hamba Allah membacakan Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada neraka. Maka neraka berteriak kepada Allah, ya Allah jauhkanlah orang yang membaca kalimat itu daripada aku kerana bencinya ia kepada aku. Maka kita mengharap, ya Allah, Allahumma ajirna minan nar, jauhkan kami daripada neraka-Mu ya Allah. Ini kita punya pengharapan, masya-Allah tabarakallah taala anhum. Jadi yang hari-hari kita baca tu, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fa hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daraka daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala kadzal jalali wal ikram. Kemudian Fatihah, kemudian ayatul kursi. Kalau subuh kita ada syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist tu ada, dan sebagainya sebagai tahlil la ilaha illallah, kemudian Al-Fatihah, kemudian doa. Itu namanya wirdul kushashi. Itu namanya wirid al-kushashi. Siapa yang bawa? Nama guru yang menyusunnya itu ialah Syekh Ahmad Al-Kushashi. Syekh Ahmad Al-Kushashi dia ada 600 orang murid tanah Melayu. Ada 600 orang murid tanah Melayu. Tanah Melayu ni maksudnya bukan Malaysia saja, dengan Indonesia, dengan Thailand, dengan Borneo. Itu sebab kita pergi Sabah Sarawak, begitu juga zikir dia lepas sembahyang. Kita pergi Indonesia, begitu juga zikir dia lepas sembahyang. Kerana dibawa oleh anak muridnya ke seantero Nusantara, wirid tadi. Dan di tanah Melayu ni siapa yang bawa? Namanya adalah Syekh Abdul Raub Singkili, insyaAllah. Syekh Abdul Raub Singkil ni orang mana? Orang Singkil. Singkil mana? Aceh, insyaAllah ta'ala. Tanah Melayu banyak mengambil jasa daripada tanah Aceh. Antaranya dalam bab kematian. Bab kematian, orang biasa mati pakai apa? Kapur barus. Kapur barus tu sebenarnya dia kalimat asal kafur. Kafur ni bahasa Arab. Kafura aina yazhabu, disebut dalam Quran kafura. Barus ini satu tempat di tanah Aceh, namanya tanah Barus. Jadi di tanah itu ada pokok barus. Dan daripada getah barus atau kapur barus itu tadilah yang dibawa ke seantero Nusantara untuk pengurusan jenazah menggunakan kapur barus. Masya-Allah. Jadi ini hubungan baik antara
Serambi Mekah Aceh dengan tanah Melayu dulu. Tabarakallah taala anhu. Masya-Allah. Jadi itu sebab kita ni kena amalkan wirid. Wirid tadi. Kurang-kurang tu wirid lepas sembahyang tu lah. Jangan tinggal, kata Imam Ghazali rahimahullah. Kalau ada wirid sendiri tak apa juga, boleh. Macam kami di Pondok Bustanul Asyrafiyah, kita amalkan Khulasah Madad Nabawiyah. Lepas sembahyang, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaika ya zal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jad minkal jad, Allahumma a'inna ala. Kalau nak baca isyak kan habis. Subhanallah taala anhu. Panjangnya lah, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Tapi ini memang untuk orang ngaji lah, orang ngaji pondok, hakikat duduklah begitu wirid biar tenang hatinya. Kita sekurang-kurangnya paling kurang lah, ustaz saya sibuk lah ustaz, tak boleh lah nak duduk wirid sampai Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali angkat kaki dan boleh pergi, insyaallah. Kenapa? Disunatkan menetapkan ibu jari dalam tahiyat akhir itu tadi sehingga bila? Sehingga Allahumma ajirna minan nar. Ni kitab sebut gitu. Nanti bila Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, baru imamnya pusing. Pusing dengan cara macam mana? Menganankan makmum, mengirikan mimbar. Dia pusing beginilah. Jarang kan kita tengok imam Allahumma antas salam, dia pusing ke sini. Ya tak? Imamnya mesti pusingnya ke sini, kanan, menganankan makmum. Insyaallah taala. Ini disebut dalam kitab Syirus Salikin. Disebut juga dalam kitab Sabilul Muhtadin li Tafaqquh fi Amruddin. Disebut dalam kitab-kitab bab solat. Imam tadi disunatkan, bukan kata wajib. Pak Imam tak pusing kita pergi, Pak Imam, tak sah ni, tak pusing kita. Tak, tu sunat. Memandang ke arah makmum. Jadi bila imam dah rungkai kaki dia, lepas Allah majrna minan nar tu, dia dah rungkai kaki dia, yang nak cepat boleh bangun. Tapi mana apabila ada orang nak cepat, tunggu mesti sampai imam rungkai kaki. Jangan imam tak rungkai lagi kita pergi. Itu dipanggil buruk adab. Komander belum bagi arahan keluar baris, dia dah keluar baris. Nak cerita begitulah. Pada imam, komander kata, baris sedia, masya-Allah. Rehatkan diri. Di mana rehatkan diri tu, duk angkat kaki itulah, masya-Allah. Jadi rehat diri, siapa nak pergi tandas, pilih tandas, siapa nak keluar, pilih keluar, masya-Allah tabarakallahu taala anhu. Jadi pastikan ada wirid dalam kehidupan kita, insya-Allah. Nanti kita akan sambung lagi tentang cerita tentang wirid-wirid yang luput daripada kelemahanmu, insya-Allah. Jadi hadirin yang diibunda rahmati Allah Subhanahu taala, kita tangguh dulu takat tu. Dan ada saya terima hajat orang untuk lepas kuliah minta doa selamat, tahlil sikit, masya-Allah, untuk hajatnya mendirikan rumah baru. Ini adat orang-orang lama, tok-tok guru pun begitu. Nak bangkit rumah, nak bangun rumah, kurang-kurang solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat, nak negak tiang seri. Kalau orang dulu negak tiang seri tu, solat sunat 2 rakaat, minta Allah lindung rumah dia pada apa? Daripada roboh, daripada terbakar, daripada reput dimakan anai-anai. Subhanallah, ni tok guru dulu. Jadi kita harap semoga Allah Taala memberikan keberkatan dengan sebab yang demikian rupa. Bagaimana tuan imam? Lepas sembahyang atau sekarang? Subhanallah Taala. Tapi saya minta izin sikit dulu, boleh ke? Waktu dah masuk, kita bagi azan dulu. Kita azan dulu, habis azan kita baca doa selamat, insyaallah tabarakallah taala anhu. Baik. Jadi insyaallah tangguh dulu pengajian kita pada malam mulia ni dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr inna wa tawassal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.